Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, kita berjumpa lagi pada sesi kali ini. Okey, harap semua sihat dan kita boleh menghadapi pandemik ni dengan jaya lah kan. Okey, seperti yang saya dah share dalam grup kan. Okey, kita dah keluar dia punya tarikh ujian bertulis M4 kan. Kalau tak berubah so ikut jadual tu lah. Okey, untuk kali ni kita tengok masih bab 5, matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang, dan masih juga adalah 5+1. Sekarang adalah 5+1, strategi pemurataan. Apakah strategi pemurataan? Sebenarnya pemurataan ni dia ambil daripada kata purata kan, purata kat sini. Daripada itulah kamu dah faham lah kan apa yang kita sampaikan. Tengok strategi pemurataan. Kita tengok dulu standard pembelajaran pada hari ini. Bagaimana untuk mengira purata kos se-share bagi pelaburan saham menggunakan strategi pemurataan kos ringgit dan menjelaskan manfaat strategi ini. Purata kos se-share. Tahu faham se-share ni? Se-share ni sebenarnya share lah kan. Katakan saham kan, berapa share yang dia dapat kan, 1, 2 ni. So cost se-share, se-share ni satu share lah maksudnya. Tengok dulu strategi pemurataan ialah strategi pembelian saham beberapa kali dalam sesuatu tempoh tertentu. Strategi ini dapat membantu pelabur membeli saham dengan kos purata yang lebih rendah. So maksudnya kos purata maksudnya dia dalam masa tempoh tertentu lah kan. Bukan dia sekali tu dia terus dikira sebagai rendah, tapi dia ambil maksudnya yang panjang. So memiliki jumlah saham yang lebih banyak dalam tempoh yang sama berbanding dengan pembelian secara tunggal. So kalau kita nak lebih nampak lagi, kita boleh tengok. Contohnya Cik Imelda ingin membeli saham syarikat utama sebanyak 5,000 unit. Sekiranya beliau membeli saham pada bulan Januari dengan harga RM2.10 seunit, maka beliau terpaksa membayar sebanyak RM10,500 kan. Betul tak? So dia nak saham RM2.10 seunit. Jadi dia nak 5,000, RM2.10 darab dengan 5,000, so dapat 10,500. Jika Cik Imelda membeli saham menggunakan strategi pemurataan dan membuat pembelian 1,000 unit saham setiap bulan mulai bulan Januari hingga Mei seperti jadual di bawah, beliau akan memperoleh unit saham dengan harga yang lebih rendah. Kan macam saya kata, harga seunit share saham tu dia akan naik turun. So macam ni lah dia akan ada jadual dia. So bulan Januari RM2.10, Februari RM1.90 dia dah rendah sikit. Mungkin Mac dia rendah lagi RM1.80, mungkin April dia naik sikit RM2, mungkin Mei dia naik lagi RM2.20 kan. Jadi dia beli pada yang pertama, bulan pertama Januari dia beli 1,000 darab dengan RM2.10 dapat harga tu 2,100.
Okey, dia beli lagi 1000 unit pada bulan Februari dengan harga RM1.90 seunit. So dapat jumlah pelaburannya adalah 1900. Dan Mac darabkan dengan RM1.80 dapat 1800. April 1000 darab RM2 dapat 2000. Dan Mei 1000 darab dengan RM2.20 dapat 2200. Kan bilangan unit saham masih sama dengan 5000, tetapi jumlah pelaburan dia hanyalah 10,000. So kos purata seunit 10 bahagi dengan 5000, so dapat RM2. Maksudnya kos purata dia beli dengan harga RM2 sahaja, berbanding kalau dia beli pada bulan Januari secara tunggal RM2.10. Buat berbeza. So beza dia 10 sen untuk seunit. Okey, dengan menggunakan strategi pemurataan, Cik Imelda memperoleh 5000 unit saham dengan menggunakan RM10,000 dengan kos purata RM2 seunit. Okey ya. Kamu nampak? Okey lah, 10 sen je. Tapi bila berbeza nampak sini, dia hanya menggunakan 10,000, tetapi kalau dia pukal secara tunggal dia kena bayar 10,500. Dia lebih gajimat 500. Okey, so inilah kelebihan strategi pemurataan bagi pelabur. Yang pertama ialah membantu pelabur mengurangkan risiko kerugian. Okay, dia juga akan membantu pelabur mendapat keuntungan daripada perubahan harga saham seunit. Dan juga pelabur melabur secara berkala dan konsisten tanpa dipengaruhi oleh emosi disebabkan oleh perubahan harga saham. Kan, maksudnya kan macam tu dia, kalau kita tengok adik, maksudnya yang ni emosi ni. Okey, katakan dia Januari dia beli RM2.10 kan, dia dah beli semua RM10, 10,500. Lepas tu bulan Februari dia jatuh RM1.90, kan rugi lah kan. Tu dia maksudnya, dia akan mengganggu emosi lah maksudnya kat sini. Okey, harap boleh faham lah dengan strategi pemurataan ni. Okey, sekian daripada saya untuk sesi kali ini. Okey, semoga untuk pelajar 5 PMA 2021 SMK Dato' On. Okey, saya dah siapkan workbook dalam live worksheet tu, dah siapkan tugasan dalam workbook tersebut, mohon siapkan. Okey, kalau ada yang tidak faham boleh tanya saya, terus PM saya, dan saya harap makin ramailah yang menjawab soalan-soalan yang saya buat tu, dan makin ramailah yang tengok YouTube saya. Dan jika yang belum subscribe, mohon subscribe, like, share dan subscribe. Semoga lebih ramailah yang akan mendapat manfaat daripada video ini. Akhir kata daripada saya, semangatlah menjalani hari ini. Jangan risaukan kesalahan kemarin, cukup jadikan itu sebagai pelajaran agar tidak terulang kembali. Fikir-fikirkan, dan Assalamualaikum. Terima kasih.